Seterusnya, saya akan berkongsi menurut pembacaan saya apa beza zakat, infak, sedekah dan hadiah. Zakat ini adalah kewajipan yang telah ditentukan Allah untuk kita beri. Macam kewajipan jika kita menyimpan emas, kewajipan jika kita berniaga, kewajipan jika kita ada pertanian. Dalam pertanian itu akan ada zakat yang dikeluarkan. Maksud zakat adalah secara umumnya adalah kewajipan yang telah ditentukan Allah untuk kita keluarkan. Manakala yang kedua adalah infak. Infak ini dia umum. Infak itu adalah macam kebaikan ataupun harta kita yang kita keluarkan, kita belanjakan dia secara umum. Dan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini adalah belanja yang kita keluarkan kepada orang miskin. Baik, saya teruskan dengan latar belakang Raudatus Sakinah. Raudatus Sakinah ni ialah kubur dalam taman, di mana ia merupakan satu projek inovasi untuk mengindahkan dan juga mencantikkan lagi tanah perkuburan yang diuruskan oleh pihak Jawi, iaitu Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sebagai permulaannya, tanah perkuburan Islam Bukit Kiara dan juga tanah perkuburan Islam KL Karak telah menjadi projek rintis kerana kedua-dua tanah perkuburan ini mempunyai sistem lot kubur dan juga nombor rujukannya tersendiri secara sistematik dan juga teratur. Tanah perkuburan Islam KL Karak ialah terletak di atas lot nombor 28188 Mukim Batu, daerah Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan, dan ia telah diluluskan sebagai rezab tanah perkuburan Islam oleh Esko Tanah pada 3 April 1987 dan diwartakan pada 4 Januari 1990. Tanah perkuburan Islam KL Karak mempunyai keluasan seluas 55 ekar dan ia merupakan satu tanah perkuburan yang terbesar di wilayah Persekutuan sehingga dapat menerima 50 hingga 60 jenazah dalam masa 1 bulan, sama ada yang mempunyai waris ataupun tidak. Projek Raudatus Sakinah dan juga sistem e-Pusara telah dirasmikan pada 20 Julai 2012 dan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Sri Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, dan ia merupakan projek yang pertama seumpamanya di Malaysia, dan diharapkan projek sebegini dapat menjadi satu rintis kepada tanah perkuburan yang lain. Sebagai pelengkap kepada projek pemindahan tanah perkuburan ini, maka pihak Jawi telah mewujudkan satu sistem e-Pusara yang mana dapat memudahkan pihak waris untuk mengenal pasti kedudukan kubur si mati. Bismillahirrahmanirrahim. Perkuburan Jannatul Mu'alla ataupun Jannah Al-Ma'la ni adalah salah satu perkuburan yang penting bagi umat Islam di dunia selepas perkuburan Al-Baqi di Madinah kerana jaraknya yang dekat dengan suci kota Mekah, iaitu Kaabah. So pada sekitar awal abad yang ke-6, suku kaum Quraisy telah mengambil alih suci kota Mekah dan menjadikan perkuburan Jannatul Mu'alla ni sebagai tanah perkuburan peribadi bagi mereka. So ramai antara mereka, contohnya dalam suku kaum Bani Hashim, yang dikuburkan di perkuburan Jannatul Mu'alla sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. So pada tahun 1992, perkuburan ini telah dihancurkan oleh Raja Saudi, iaitu Ibnu Saud, iaitu pada tahun yang sama tanah perkuburan Al-Baqi dihancurkan. So ramailah antara kerabat Nabi Muhammad SAW yang dikuburkan di perkuburan ini. Contohnya Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abu Talib, Siti Aminah, Siti Khadijah binti Khuwailid dan juga anak baginda Muhammad SAW, iaitu Qasim. Okey, seterusnya Carta Organisasi Tanah Perkuburan Islam Raudatul Sakinah yang dianggotai oleh penyelia iaitu Encik Abdul Hamid bin Abdul Ghani. Kemudian dituruti dengan penolong penyelia iaitu Encik Wan Nur Hilmi bin Wan Rajab. Seterusnya dituruti dengan penggali kubur, yang mana penggali kubur ini terbahagi kepada 2 lokasi, iaitu di tanah perkuburan Bukit Kiara dan tanah perkuburan Jalan KL Karak. Okey, penggali kubur di Bukit Kiara iaitu Encik Abdullah bin Abdul Jalil dan Encik Mat Sufyan bin Abdul Hamid.
Okey, manakala penggali kubur di Karak iaitu Encik Muhammad Syazri bin Kamar Zaman dan Encik Syamsul Bahari bin Mat Yusof. Okey, saya sertakan sedikit antara skop tugas penggali kubur selain daripada melaksanakan kerja-kerja penggalian iaitu seperti menjaga kebersihan tandas, menjaga kebersihan surau, menjaga kebersihan bilik mandi jenazah dan sebagainya. Okey, selain itu penggali kubur juga harus memastikan kebersihan dan keceriaan tanah perkuburan Islam. Menerangkan tentang Carta Organisasi Perkuburan Wakaf di luar negara iaitu Jannatul Mu'alla atau nama lainnya Perkuburan Quraisy atau Perkuburan Bani Hashim. Perkuburan Jannatul Mu'alla terletaknya di kaki Bukit Gunung Hajun dan berhampiran dengan Perkuburan Ulia. Perkuburan Jannatul Mu'alla merupakan perkuburan yang luas sehingga tidak dapat menentukan kadar dan batas keluasan perkuburan tersebut. Oleh hal yang demikian, perkuburan tersebut tiada organisasi yang khusus bagi menguruskan perkuburan tersebut. Hal ini sebagai umat Islam yang menggunakan perkuburan tersebut harus bertanggungjawab dalam memastikan kubur tersebut dalam keadaan bersih, baik dan selamat dan tiada anasi-anasi luar seperti pemujaan dan kerosakan-kerosakan batu nisan. Oleh hal yang demikian, sebagai umat Islam kita perlu mempunyai nilai tanggungjawab yang tinggi terhadap agama untuk menjaga keharmonian kesucian perkuburan Jannatul Mu'alla. Terdapat beberapa cara pelaksanaan yang dilakukan di tanah perkuburan di Malaysia ini sebelum wujudnya tanah perkuburan ini. Pertama, tepat dan saksama iaitu perancangan dan pembangunan tanah perkuburan ini mestilah bertepatan dengan syarak iaitu bertuntutan dengan agama dan adat resam masyarakat. Yang kedua ialah kemudahan sampaian iaitu perancangannya dilengkapkan dengan jalan yang mudah untuk ke tanah perkuburan agar dapat kita elakkan daripada kita terpijak kubur si mati tanpa kita sedari. Yang ketiga ialah bersistematik dalam merancang keperluan tanah perkuburan yang mengambil kira jangka masa yang pendek dengan jangka masa yang panjang agar lebih teratur. Jangka masa di sini bermaksud jangka masa hayat si mati dengan jangka masa untuk menggali tanah perkuburan si mati itu. Yang keempat ialah keselamatan iaitu merancang peletakan tanah perkuburan yang sesuai dengan meletakkan pintu pagar agar tiada haiwan yang merosakkan tanah perkuburan itu. Yang kelima ialah kebersihan iaitu kawasan tanah perkuburan ini mestilah sentiasa dalam keadaan bersih dengan mengadakan gotong royong bersama penduduk kampung sekurang-kurangnya sebulan sekali. Tempat yang perlu dibersihkan seperti tandas, tempat istirahat yang ada bumbung itu dan kawasan yang berdekatan dengannya. Seterusnya, cara pelaksanaan Jannatul Mu'alla. Pada tahun 1925, bangunan makam ini telah dihancurkan dan dihapuskan. Tidak lagi berbentuk makam dan juga batu nisan. Yang tersisa hanyalah tanah yang rata dan jijiran batu sebagai penanda makam. Di dalam satu liang lahat boleh memuatkan 10 jenazah kerana mempunyai lubang yang besar. Dan jenazah-jenazah yang telah dimakamkan di Maula akan digali lagi dan dipindahkan di tempat yang lain. Ini kerana supaya makam tersebut boleh digunakan lagi oleh jemaah haji yang akan meninggal nanti. Dan akhir sekali bagi memisahkan dengan kawasan lain, makam Maula ini telah dikelilingi oleh satu tembok yang lebih kurang 1 meter. Tanah Perkuburan Islam Jalan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak mula beroperasi pada tahun 1994. Pembangunan Tanah Perkuburan Islam ini pada asalnya adalah projek di bawah rancangan Malaysia ke-9 oleh bahagian pembangunan JAKIM dengan peruntukan kewangan sebanyak 4.5 juta. Mulai tahun 2008, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah memohon peruntukan khas
melalui mesyuarat jawatan kuasa Baitul Mal pada 23 Julai 2008 untuk pelaksanaan konsep kubur dalam taman. Mesyuarat tersebut telah bersetuju meluluskan peruntukan sebanyak RM3.9 juta bagi projek Rawdatus Sakinah iaitu kubur dalam taman. Manakala konsep kubur dalam taman iaitu Rawdatus Sakinah, dia mempunyai 3 konsep utama di dalam pelan pembangunan tanah kubur ini yang meliputi 80% tapak pengkebumian, 6% tapak kemudahan infrastruktur dan pengurusan, manakala 14% sebagai rangkaian pejalan kaki. Seterusnya, tapak pengkebumian ini dibahagikan mengikut blok-blok berukuran 120 kaki kali 160 kaki yang dipisahkan dengan siar kaki yang dihiasi dengan pokok-pokok renek. Rancangan pembangunan tanah perkuburan Islam ini akan mencerminkan masyarakat Islam yang tertib, maju dan makmur dengan kemudahan dan kelengkapan yang tersusun rapi, di samping kebersihan dan pengindahan kawasan kubur yang diawasi sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan mengenai prosedur tanah perkuburan wakaf Jannatul Mu'alla. Baik, Jannatul Mu'alla merupakan tanah yang telah diwakafkan oleh pihak kerajaan Mekah pada ketika itu, dan sesiapa yang beragama Islam boleh melakukan aktiviti perkuburan di sana. Selain itu juga, Jannatul Mu'alla ni merupakan tanah perkuburan yang terbuka. Jadi di sana tidak ada pengurusan khas yang ditugaskan untuk menguruskan tanah perkuburan di sana. Ibadah wakaf ni telah dimulai oleh Nabi Muhammad SAW ketika penghijrahan baginda daripada kota Mekah ke kota Madinah. Baginda telah membina masjid yang terawal yang dikenali sebagai Masjid Quba. Selain itu juga, ramai para sahabat yang telah mewakafkan harta mereka ke jalan Islam. Dan ibadah wakaf ni sebenarnya telah menjadi tradisi turun-temurun ke pemerintah dan juga hartawan Islam pada abad terdahulu. Dan ketika pertengahan Islam, ibadah wakaf ni telah dilakukan secara meluas, khususnya di negara Arab dan juga di Asia Tengah, yang mana sebanyak 3/4 keluasan tanah Arab merupakan tanah yang telah diwakafkan. Oleh itu, kerajaan Arab telah menubuhkan kementerian khas untuk mengendalikan tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di negara Arab pada masa kini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Antara permasalahan sistem pengurusan kubur di Malaysia adalah sistem pengurusan yang tidak efisien dan sistematik. Sistem ini bagi bertujuan untuk menyenaraikan barang ataupun perkara yang telah diwakafkan. Ia juga dilakukan supaya barang tersebut tidak tercicir. Antara aplikasi yang boleh digunakan adalah Google Sheet dan Excel. Seterusnya adalah kekurangan staf yang berpengalaman dan pakar dalam bidang pengurusan perkuburan. Apabila kekurangan daripada segi staf, maka ini akan lagi menyulitkan perjalanan pengurusan perkuburan. Setiap sistem pengurusan pasti akan mengalami masalah-masalah tertentu. Begitu juga dengan pengurusan tanah perkuburan. Permasalahan yang biasa berlaku di luar negara seperti di tanah perkuburan Jannatul Maula, Arab Saudi, adalah ketiadaan papan tanda nama yang menyukarkan pihak berkaitan untuk mengenal pasti identiti si mati. Hal ini disebabkan oleh kawasan tanah perkuburan yang terlalu padat melambatkan proses pencarian jika berlaku masalah. Masalah kubur yang tiada nama ini juga akan menjadi punca pertelingkahan sekiranya terdapat jenazah warga asing yang ditanam di kawasan tersebut. Selain itu, kadar kematian yang tinggi juga memberi impak kepada ruang tanah perkuburan. Oleh itu, telah berlaku masalah kekurangan tanah untuk menempatkan jenazah yang telah meninggal dunia sehingga menceroboh tanah kerajaan kerana tapak untuk tanah perkuburan di kawasan perdagangan, pentadbiran atau di pusat-pusat bandar adalah tidak bersesuaian. Seterusnya, masalah yang biasa dihadapi di tanah perkuburan adalah tiada kemudahan infrastruktur seperti pemasangan lampu. Hal ini akan memudahkan kerja individu yang tidak bertanggungjawab untuk menceroboh kawasan perkuburan kerana kawasan tersebut merupakan tempat yang sunyi dan tiada penjaga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya akan meneruskan kepada topik
kesan pelaksanaan kubur di dalam negara dan juga di luar negara. Okey, kesan dia yang pertama adalah kesan pelaksanaan kubur mampu meningkatkan rasa ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh hal yang demikian, kerana jika kita membayangkanlah pada diri kita melihat kubur, timbul rasa keinsafan dalam diri kita bahawa kita di dunia ini kita hanya pinjaman semata-mata, dan apabila tiba masanya kita akan dipulangkan dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada kesan tersebutlah mampu menginsafkan diri kita daripada melakukan perbuatan jahat. Seterusnya, saya akan sambung untuk kesan pelaksanaan tanah perkuburan di dalam dan luar negara, iaitu ia dapat memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan setiap apa yang kita miliki hanyalah pinjaman. Kita dapat lihat setiap insan yang pernah merasai kehilangan insan tersayang, mereka pasti berasa sangat sedih. Tetapi daripada peristiwa inilah kita harus sentiasa muhasabah diri dan belajar untuk menerima setiap ketentuan ilahi. Oleh itu, kita pasti akan lebih menghargai insan-insan yang ada di keluarga kita, yang mana bila mereka masih ada di dunia ini, kita haruslah memanfaatkannya dengan membalas setiap jasa mereka, walaupun apa yang kita lakukan itu tidak setanding dengan pengorbanan yang mereka telah berikan untuk kita. Kesan yang terakhir ialah ia mampu mendorong seseorang untuk sentiasa melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Hal ini kerana apabila kita berada dalam majlis pengebumian, kita pasti akan terfikir dan teringat akan kematian. Bagaimana nasib kita apabila kita yang berada di tempat tersebut. Jadi secara tidak langsung kita pasti akan sentiasa nak memperbaiki diri kita dan berusaha untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Antara cadangan penambahbaikan kawasan perkuburan dalam negara yang pertama ialah menyediakan peralatan secukupnya. Masyarakat tempatan khususnya kawasan perumahan perlulah menyediakan inisiatif dana ataupun derma untuk membeli barang atau peralatan secukupnya kepada masjid-masjid atau surau-surau yang berkaitan dengan kawasan perkuburan bagi memudahkan mereka untuk melakukan kerja. Yang kedua ialah membina kemudahan awam seperti surau atau tandas. Masyarakat akan merasa lebih selesa dengan kemudahan jika berlaku kecemas, seperti contoh ingin membuang air atau melakukan solat sunat ketika berada di tanah perkuburan. Dan yang ketiga ialah menyediakan jadual pembersihan. Pihak surau haruslah menyediakan jadual gotong royong kepada ahli-ahli masjid supaya pembersihan kawasan perkuburan itu lebih teratur dan tidak membebankan ahli-ahli masjid yang lain. Okey, seterusnya untuk bahagian anak akan menerangkan tentang cadangan penambahbaikan bagi sistem wakaf di luar negara, sistem wakaf perkuburan di luar negara. Okey, untuk cadangan yang pertama adalah sistem perkuburan, tanah perkuburan haruslah diperkemaskan kepada negara-negara yang bergolak seperti negara-negara Timur Tengah yang mana sudah setiap kali berlaku peperangan. Bila mereka kekurangan tanah perkuburan bagi menanam mayat-mayat orang Muslim. Jadi situ amat penting untuk mengadakan sistem wakaf kepada mereka. Okey, yang kedua adalah memperkemaskan sistem wakaf di Rohingya. Di mana di Rohingya telah berlaku banyak pergolakan antara kaum, mana umat Islam ditindas dan banyak lagi di mana kemusnahan yang dilakukan terhadap orang Islam. Dan oleh itu dikatakan orang Islam tidak ada penempatan tanah perkuburan. Jadi sistem wakaf perkuburan amatlah perlu dititik beratkan kepada tempat yang sebegini seperti Rohingya. Okey, untuk cadangan yang tiga adalah cadangan sistem wakaf perkuburan kepada negara yang seringkali berlaku bencana alam, di mana bencana alam telah menyebabkan negara tersebut telah meningkatnya kadar kematian
telah menyebabkan tanah perkuburan itu tidak cukup, dan selain itu telah menyebabkan persekitaran tanah perkuburan itu jadi rosak. Di sini jadi sistem wakaf kuburan amatlah perlu ditiberatkan kepada negara-negara yang seringkali berlaku bencana alam seperti Indonesia dan sebagainya. Perbandingan di antara Raudatul Sakinah dan juga Jannatul Mu'alla. Raudatul Sakinah menggunakan konsep kubur dalam taman. Antara kelebihan Raudatul Sakinah adalah menyenangkan dan tidak menakutkan, kemudah sampaian kerana menggunakan sistematik, dan juga menggambarkan orang Islam yang mementingkan kepada kebersihan. Dan di antara kelebihan bagi Jannatul Mu'alla pula, tidak memerlukan kepada organisasi untuk penggalian kubur kerana ia menjadi tanggungjawab bagi semua orang Islam, dan juga dapat menampung bilangan jenazah yang ramai kerana ia tidak memerlukan kepada sistematik untuk penggalian ataupun peletakan jenazah. Dan yang terakhir, kelebihan bagi Jannatul Mu'alla adalah kubur kaum kerabat Nabi SAW. Sekian saja daripada saya. Kesimpulannya, saya dapat rumuskan bahawa wakaf ini adalah satu perkara yang harus kita ambil perhatian dan harus kita rebut-rebut peluang untuk berwakaf. Ini kerana apa? Wakaf menjadikan kita menunjukkan nilai cinta dan pengabdian kita kepada Allah, seperti dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak akan mencapai kebaikan sehingga kamu melanjarkan harta kamu ke jalan Allah daripada apa yang kamu sayangi. Ini dengan wakaf kita dapat mengabdikan cinta kita, besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan harta kita tanpa dengan kita tahu tiada apa-apa yang kita dapat peroleh manfaatnya di dunia. Di dunia kita tidak akan dapat apa-apa, tetapi kita yakin dengan Allah bahawa sesuatu yang pasti akan diganjarkan Allah di akhirat kelak.